Itu ditanya lagu Lean On oleh Major Lazer dan juga DJ Snake. Hari ini bersama saya DJ Irfan di AM Show pagi 5 pula bulan Mei ini 9 bulan 2016. Ya, hari ini. So, pagi ini kita perlu bincangkan tentang topik yang sangat serius dan kritikal. Yang kalau korang ada dengar setakat inilah tentang motor terbakar lah, train crash lah, bus accident lah. So, hari ini kita akan bincangkan tentang safety perkhidmatan awam ini dan adakah ia digaranti 100% selamat. So itu yang kita akan bincangkan. Tetapi korang kena dengarkan dulu lagu ini. Tapi sebelum itu, korang kena check out kita punya website www.mycampusradio.com, di mana kami akan meletakkan semua segala info terkini. Dan juga kami ada masukkan sedikit info mengenai alam maya mungkin pasal movie. And kita juga ada buat blog banyak pasal tulis-tulis, korang boleh baca di sana terus. So, dengarkan dulu lagu ini, Bukan Hal Aku oleh Kakak Azrab dan juga Sleep di My Campus Radio. Jom berubah bersama The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Bersama saya lagi Irfan di AM Show pagi ini membincangkan tentang keselamatan perkhidmatan awam. Baru saja tadi kita bincangkan tentang apa yang nak dibincangkan. So sekarang ni sebelum kita masuk mendalam lagi, kita perlu tahu apa sebenarnya perkhidmatan awam ni yang akan termasuk dalam topik kita. Antaranya adalah termasuk juga dengan kereta api, bas, taksi dan kesemua perkhidmatan awam. Dan juga kita akan lebih fokus kepada keselamatan and also security. Security kiranya CCTV maybe, ataupun keselamatan dalam kereta api. Kesemuanya lah kita akan bincangkan. Walau bagaimanapun kita perlu kiranya akan minta maaf. Sorry. Memang kita akan bincangkan tentang keselamatan. Hari ini topik tentang keselamatan. So, kita akan cakap tentang keselamatan pertama mengenai kereta api. Ya, betul. Kalau korang semua nak tahu ni, kereta api ni biasanya ada LRT, KTM, monorail dan yang terbaru yang akan dibina dan digunakan untuk tahun depan, iaitu MRT kita ini. So, apa yang nak dibincangkan adalah tentang keselamatan mereka. Adakah mereka betul-betul selamat? Mungkin penggunaan ataupun dia punya penggunaan material ke, ataupun dia punya sistem ke, mungkin ada masalah. So, kebiasaannya kita jarang mendengar tentang berita tersebut. Bukannya tetapi tentang kemalangan yang dihadapi oleh train kita di Malaysia. Namun begitu, tak adalah setiap hari selamat. Walau bagaimanapun masih ada lagi 1% yang dikira bahaya, ya. So kita memang nak cari 1% ni, di mana 1% ni terletak. And also it goes for the same dengan bas dengan juga taksi. Tapi juga saya nak cakap pasal bas. Bas kita tak akan bincang bukan saja tentang PKL, tetapi juga dengan bas-bas ekspres seperti di Bandar Tersilatan ataupun di TBS, iaitu Terminal Bas Bersepadu. So, nampaknya kita akan bersama sekejap lagi dan kita akan mendalami tentang topik keselamatan perkhidmatan awam ini. So jangan lupa komen di FB kita My Campus Radio dan juga kita punya Twitter di @mycampusradio. Kita akan bersambung sekejap lagi, tapi dengarkan dulu lagu ini, Karma oleh Faizal Tahir, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Itu dia dari lagu Cake by the Ocean oleh Dance. Ya, DNCE sebenarnya, bukan Dance, ya. DNCE. Ya, bersama saya lagi Irfan di My Campus Radio di segmen AM Show pagi ini, membincangkan tentang topik keselamatan perkhidmatan awam. Baru tadi saya ada cakap sedikit tentang kereta api, dan sekarang ini kita akan bincangkan tentang lebih lagi mendalam mengenai keselamatan perkhidmatan awam, lebih-lebih bagi kereta api ini. Kalau korang tahu, pada 8 bulan Mei 2016 pada pukul 9.21 malam, www.hmetro.com.my telah post satu artikel mengenai kemalangan yang baru saja berlaku, iaitu kemalangan di antara kereta api KTM, ETS itu, kemalangan KTM. Ya, memang kemalangan KTM
Kalau ikutkan di sini, Kementerian Pengangkutan mengarahkan Kereta Api Tanah Melayu ataupun KTMB supaya menjalankan siasatan berhubung insiden pelanggaran perkhidmatan tren elektrik, so di ETS dan Kereta Api Ekspres Rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Ab Aziz Kaprawi turut mengarahkan KTMB membuat laporan polis supaya siasatan dapat dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia. Beliau katalah siasatan yang dijalankan antara lain bagi menyiasat punca pelanggaran itu sama ada akibat kecuaian manusia ataupun kerosakan teknikal. Katanya lagi siasatan akan dijalankan kerana perkara ini sepatutnya tidak berlaku kerana semua sistem didapati berada dalam keadaan yang baik. Memang kalau nak ikutkan, saya tak rasa ini masalah sistem. Ni mungkin masalah dengan pemandunya sendiri. Mungkin dia mengantuk, mungkin dia tidak sedar apa kesilapan yang dia buat. So ini memang biasanya berlaku. Tetapi sepatutnya diharapkan supaya tidak berlaku kerana ia bukan saja membuat menghasilkan kemalangan, tapi juga mungkin membawa maut kepada sesiapa yang kurang bernasib baiklah. So, kali inilah salah satu contoh tentang kekurangan keselamatan di kereta-kereta api. Nampak tak? Pemandunya sendiri pun tidak dilatih dengan betul dan tidak diperiksa sebelum menaiki train dan dan telah menghasilkan kemalangan. Sepatutnya kalau kita sebagai manusia perlulah sedar yang kita akan bawa penumpang yang ada, mungkin ada bayi, mungkin saya rasa kesemua nyawa mereka amat penting. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak boleh berlaku kerana sangat berbahaya. Jadi itu baru saja itu bagi anggapan saya lah. Tapi ini baru saja tentang kereta api. Sekejap saja lagi kita akan menyentuh sedikit lagi tentang isu keselamatan kereta api ini, seperti di tempat-tempat menunggu kereta api semua. Tetapi sebelum itu korang kena dengarkan dulu lagu ini, Teman Pengganti oleh Black Fit Malik di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Dia dah kembali saya Irfan di AM Show pagi 9 bulan 5 2016, membincangkan tentang topik kita hari ini mengenai keselamatan dan security di perkhidmatan awam. Baru saja tadi kita membacakan berita mengenai kemalangan yang berlaku beberapa hari lepas di antara KTM kita kan. Nampak tak, teruk kejadian dia. Tapi walau bagaimanapun kita tetap akan bersambung lagi dengan topik kita lagi mengenai keselamatan di kereta api. Okey, tadi kita baru saja kata tentang kereta api tu, kalau nak berhenti di stesen-stesen ini, kalau macam kemalangan macam ni memang jarang berlaku. Tetapi sekarang ni kita nak pergi ke tempat-tempat menunggu tu, di stesen-stesen mereka sendiri. Kalau kadar macam kiranya kadar jenayah yang berlaku di sana agak tinggi juga sebenarnya, seperti yang pickpocket, ada juga yang meragut, kiranya macam tu. Tapi kenapa kes-kes macam ni biasanya berlaku walaupun tetap setiap hari ada polis bantuan di sana. Nampak tak? Kita setiap hari mesti ada nampak polis bantuan. Every day, every hour mesti ada 2 polis bantuan yang akan berada di setiap stesen untuk berwaspada jika ada antara mereka yang cuba melakukan jenayah. Walau bagaimanapun jenayah ini masih lagi berjaya dilakukan oleh penjenayah ini. Jadi kita tertanya-tanya, kalau kita ada polis bantuan, apa gunanya? So memang ini antara persoalan masyarakat kita di Malaysia yang rasa tidak selamat bila ada ke ataupun tak ada polis. Bukan saja itu, kadang-kadang CCTV juga sepatutnya membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin kita melakukan face recognition dan boleh mengenali mukanya dan kita dapat mencarinya melalui GPS. Tetapi kadang-kadang itu nampak tak, kadang-kadang CCTV pun tidak dipasang dengan betul. Mungkin sudut itu tidak ramai dapat mungkin sudut kamera itu dipasang tak ada orang pun, tapi sebenarnya di belakang kamera itu
ramai orang dan tempat di situlah ramai banyak jenayah berlaku. So memang kita tak nampak dan kita tak dapat membantu. So kiranya benda ni salah satu faktor yang tidak kiranya tidak menjatuhkan kadar jenayah kita makin menaik. Selain itu juga kadang-kadang kemalangan seperti kalau kiranya ada kes yang kadang-kadang ada benda yang kita terjatuh di atas lane. So biasanya yang akan membantu tu, kalau tidak dan kalau bukan, polis bantuan kita. Kiranya macam tu lah. Walaupun kita rasa macam dia orang tak ada rasanya macam mereka ni betul-betul useless, tapi sebenarnya mereka ni buat kerja mereka dan mereka cuba sedaya upaya untuk menjaga keselamatan masyarakat Malaysia kita. So kiranya itu baru saja tentang kereta api. So kita akan bercakap sedikit lagi tentang bas dan juga taksi. Tapi saya nak pergi sedikit ke depan dahulu mengenai bas. So kiranya kita ada bas rapid dan kita ada bas express. Bas rapid ni kiranya bas di antara KL dan juga tempat-tempat di short distance. Tapi kalau bas express boleh pergi antara negeri ke negeri dan memang jauh lah perjalanannya. Tapi nak membicarakan tentang keselamatan kedua-dua perkhidmatan ini memang agak penting juga kerana memang sudah pun 2016 dan banyak sangat kemalangan yang berlaku, lagi-lagi bas-bas kita ini. Selain itu juga saya perlu ingatkan tentang kita punya website yang korang boleh check out dan banyak info-info terkini dan juga banyak lagi blog-blog yang kita telah masukkan khas untuk korang baca. Just go to the internet and search www.mycampusradio.com dan jangan lupa untuk mendownload app kami di App Play Store ataupun di Google Store. Hanya search My Campus Radio dan jangan lupa install. So kita akan bersambung sekejap sahaja lagi. Dengarkan dulu lagu ini, Girlfriend by Avril Lavigne, hanya di My Campus Radio, Sumber Bangsa. Ya, dah kembali lagi bersama saya Irfan di AM Show pagi ini 9 hari bulan 5 2016 membicarakan tentang keselamatan perkhidmatan awam. Okey, so tadi kita baru sahaja membincangkan tentang kereta api di Malaysia dan tentang keselamatan mereka yang masih lagi lacking. Dan sekarang ni kita akan pergi ke perkhidmatan awam yang seterusnya, iaitu bas. Yes, kita akan cakap tentang bas. So, apa yang sebenarnya yang bagi saya yang merisaukan tentang bas ini adalah keselamatan mereka yang kiranya kebiasaannya lah kurang ni, kalau nak ikutkan kebiasaannya tak adalah teruk sangat pemandu cuma masalah dengan etika dan juga cara mereka mandu sangat tidak baik. Lebih-lebih lagi kepada mereka semua yang seperti bas-bas rapid dan juga bas-bas express. Untuk pengetahuan, mereka ni memang kiranya everyday memang kita ambil penumpang, betul? So kiranya bila kita ambil penumpang, sepatutnya kita kena treat them dengan baik, dengan lembut. Tak perlulah bawa kereta tu macam nak pergi lumba F1. So kiranya bila macam kes-kes yang kemalangan ni memang sepatutnya dan lebih-lebih jelas lagi sepatutnya disalahkan oleh pemandu mereka sendiri, kerana cara mereka mandu sangat-sangat merisaukan. Laju, kadang-kadang melanggar isyarat lalu lintas dan juga kadang-kadang tu biadab. So kiranya bukan nak kata mereka ni buruk, tapi sebenarnya kita boleh mengubah cara pemandangan mereka ke masyarakat kalau kita sendiri pun layan mereka dengan baik. So ikan tu saja. Bercakap lagi tentang tu, tentang bas-bas station yang berada di bas-bas stop itu. Kita pun nak cakap tu. Kalau kita pergi berhenti tunggu bas, of course kita memang sepatutnya kadang-kadang tu, kalau wanita bawa lah kawan sendiri, kalau lelaki bolehlah pergi sendiri, tapi kena berhati-hati sebab di bus stop memang kebiasaannya memang itu tempat yang penjenayah suka menunggu, seperti macam pickpockets. Bom datang di belakang, ambil tapanya, tengok dah lari dah. Dan juga ada yang memang kes-kes macam tadilah, yang kes meragut. Kiranya yang membawa motosikal pun ada, yang memang berjalan pun terus ambil barang tu.
Kira-kira macam tu jugalah. Walaupun bagaimanapun kita kiranya itu masalah kita juga sebab kita tak berhati-hati dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Sepatutnya kita lebih berwaspada dengan apa yang berlaku dan sentiasa fokus jika ada orang cuba nak attack kita ataupun cuba nak usah-usah kita macam itulah kiranya. Selain itu juga saya nak bercakap tentang bas-bas express. Kalau kita nak tahu bas-bas express dulu banyak sangat kemalangan yang berlaku dan banyak nyawa telah tergadai disebabkan oleh bas-bas yang pemandunya sangat-sangat teruk lah kiranya macam okey, kalau kita dah tahu kita tak dapat tahan mata, kita tak dapat nak kita dah letih dan kita masih nak bawa bas, tak perlu bawa bas. Anda akan menyusahkan diri anda dan anda akan membahayakan nyawa yang penumpang-penumpang yang berada di dalam bas itu. Sebenarnya saya akan cuba carikan lagi info-info mengenai bas-bas ini, tapi walau bagaimanapun kita akan bersambung sekejap lagi. Sebelum itu saya perlu ingatkan korang jangan lupa ni komen dan juga like Facebook kami dan juga di YouTube kami juga @mycampusradio dan FB di MyCampus Radio. Saya perlu ingatkan lagi sekali, korang boleh check out website kami www.mycampusradio.com yang mempunyai berbagai info terkini mengenai isu-isu tempatan. Dan dengan itu, dengarkan dulu lagu ini, Katy Perry, Last Friday Night, hanya di My Campus Radio. Jom berbabu. Dan kembali lagi bersama saya Irfan di AM Show pagi hari ini 9 hari bulan 5 2016, membincangkan tentang keselamatan perkhidmatan awam. Baru saja tadi kita bincangkan tentang kereta api dan juga bas. Dan kini kita akan pergi ke perkhidmatan kenderaan yang seterusnya. Kalau tak bukan taksi-taksi di luar sana. Apa yang perlu dikatakan tentang taksi-taksi di luar sana mengenai cara mereka and also dia punya sifat-sifat mereka. Betul-betul macam nak cakap pasal diorang lah hari ni. Itulah pasal, tapi walau bagaimanapun kita perlu cakap dulu. Ramai tak yang naik taksi? Of course. Tapi sekarang ini mungkin sedikit oleh disebabkan Uber yang ramai gila sekarang guna. Tapi kita akan kembali pada topik. Kalau korang nak saya cakap pasal Uber tu nanti kita boleh bercakap kejap lagi. So bincang tentang taksi ini sedemikian oleh disebabkan oleh penggunaan Uber. Ramai taksi yang tidak puas hati dan ada suatu ketika tu sampai ke berita yang mereka memang membuat bantahan beramai-ramai supaya kerajaan kiranya kerajaan tidak membenarkan rakyat Malaysia menggunakan Uber. So lepas kejadian ini berlaku, kiranya ramailah yang tak puas hati dan ada yang bagi mereka memang dah rasanya hilang punca rezeki mereka yang memang biasanya bawa penumpang, tapi semakin lama semakin sedikit kerana ramai pengguna telah beralih kepada Uber. So kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang meninggalkan mereka berasa macam tertekan dan macam sedih, macam frust, dan dia tak tahu nak buat apa sebab dia perlu beri makan kepada keluarga mereka. So apa yang berlaku kadang-kadang ni benda macam ni sebab dulu pernah masuk berita tentang taksi yang mengugut penumpang mereka untuk memberikan segala harta barang mereka selepas dia sampai ke destinasi. Ketika itu tak silap saya berada di KL dan ada pelancong daripada Arab yang menaiki taksi, tapi taksi itu berhenti di tengah jalan dan memegang pisau dan menghala kepada mereka supaya memberikan segala wang dan harta benda kepada mereka. So yang nak dikatakan tentang keselamatan inilah dia. Sebab apa? Sangat bahaya kalau kita contohnya naik taksi and then macam tak tahu siapa and then tiba-tiba rupanya mamat tu cuba nak urut kita. So memang kiranya sangat bahaya dan bagi saya kita perlulah sedar kalau nak cari punca rezeki bukan tu caranya. Sepatutnya kita buatlah dengan betul dan tidaklah mengugut kita punya penumpang. Dah kita bawa, lepas tu jadi kita yang ugut. So saya tak faham kiranya macam itulah. Mungkin terdesak seperti saya kata tadi. Walau bagaimanapun itu tetap salah. Jadi nak katakan lagi tentang
keselamatan perkhidmatan awam ini bukan saja di taksi, sebenarnya banyak lagi contoh-contohnya di tempat-tempat awam macam sebenarnya kita bukan nak cakap pasal kita buat taksi, train tu semua. Kita pun lupa nak cakap tentang aeroplane itu dia, kapal terbang. Suatu lagi satu contoh perkhidmatan awam. Dan memang kalau nak dikatakan tentang kapal terbang ni, saya tak perlu nak sentuh banyak, tadi korang pun tahu. Kiranya memang penggunaan kapal penggunaan pula tu bukan penggunaan. Kiranya kapal perkhidmatan awam seperti kapal terbang macam MAS dan juga AirAsia setakat inilah belum ada lagi perkara-perkara buruk yang berlaku, kerana kalau mengikut statistik banyak juga kapal terbang yang telah mengalami kemalangan pada tahun lepas dan 2 tahun lepas. Kiranya memang amat sedih, dan kita juga memang bagi mereka yang juga akan merasa fobia. Merasa fobia ni kiranya memang biasalah. Kalau kita contohnya memang dah tertekan, dah nak buat apa, lepas tu macam kita tengok tu semua, everything that happens, memang kita pun akan rasa fobia dan takut untuk menaiki kapal terbang. So sebab itu saya perlu berkata kepada kerajaan, tolonglah baiki keselamatan kesemuanya, daripada aspek kesemua aspek lah. Tak kisahlah daripada sistem ke, daripada orang sendiri ke, daripada apa benda pun, tolonglah perbaiki segala silap dan kesalahan. Itu dia, ambil kau kena ceramah pula dengan aku. So, kita akan bersama sekejap saja lagi bersama saya Irfan di AM Show. Tapi dengarkan dulu lagu ini, All About That Bass by Meghan Trainor, lagi My Campus Radio. Jom berubah bersama. Daripada Rihanna, Only Girl in the World. So, kembali lagi bersama saya Irfan di AM Show. Hari ini membicarakan tentang keselamatan perkhidmatan awam. Ya, itu namanya, sedap tak? So, begitu tadi kita dah cakap tentang kereta api, bas, taxi and all the places yang memang mempunyai perkhidmatan awam. Dan ini dia, sebenarnya saya sudah menyampainya, nampaknya sudah sampai ke penghujung rancangan saya. Sebelum saya nak tamat, saya nak beritahu tentang apa yang perlu dibuat. Kalau kita sebagai orang yang nak duduk kat situ, orang yang sebagai pengguna perkhidmatan awam, tolonglah berhati-hati. Ya, bukan saja itu, kepada mereka yang bawa teksi, bas, kereta api, kapal terbang ke benda ke, tolong berhati-hati, kerana nyawa bukan untuk bermain, tapi sangat-sangat serius. Ya, itu saja saya perlu bagi tahu. Jadi untuk korang sedarkan diri korang tu, itu hak korang sendirilah, nak ke tak nak, asalkan saya dah bagi tahu. So sekarang ini saya nak bagi tahu orang, untuk hari esok kita akan berbincang tentang topik yang sangat sensasi lah. Kiranya kalau korang nak komen tu, boleh sahaja komen. Saya akan postkan topik itu pada FB My Campus Radio dan juga di Twitter kami @MyCampusRadio. Also jangan lupa komen ya, dan juga like dan follow. And also kita ada app kita sendiri yang berada di Apple Store dan juga di Play Store. Hanya perlu search My Campus Radio dan jangan lupa download. So, seperti biasa, korang akan bersama saya lagi pada esok hari pada jam yang sama, pukul 8 pagi hingga pukul 11 pagi, hanya di My Campus Radio. Jadi dengarkan lagu ini, Sugar, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.